surat 230 sampai 232. Sikit je hari ni. Okey, kita sambung ni 230. Semua okey, boleh dengar? Boleh. Boleh. Okey. Okey, tengok kat sini dalam contoh laman web yang ditunjukkan pada Rajah 325. Ni Rajah 325 laman web ni. Kita akan menggunakan objek borang. Objek borang. Borang iaitu form. Okay. Objek borang merupakan objek yang penting dalam laman web. Objek borang penting dalam laman web kerana kita memerlukan elemen seperti kotak text box. Kita perlukan text box. Untuk apa text box? Untuk kemasukan data. Okay, text box ni selalunya digunakan untuk kemasukan data. Dalam kes ni data yang kita masukkan adalah nama murid. Nama murid. Okay, ni text box tu yang ni. Okay. Text box. Ini adalah text box. Kita masukkan nama murid. Serta elemen butang. Butang ataupun button. Elemen butang atau button untuk tindakan. Ni nombor 2 ya. Butang atau button yang ni. Dia untuk tindakan. Bila pengguna isi maklumat, dia akan klik dekat butang. Okay. Bila butang ni diklik, maklumat yang diisi oleh pengguna akan dihantar ke server. Okay. Butang untuk tindakan yang akan dilakukan setelah maklumat dimasukkan. Dalam hal ini, setelah butang masuk diklik, pengguna akan dihalalkan ke dalam objek borang yang sama. Dalam kes ni, bila pengguna klik button masuk, pengguna akan dihalalkan ke dalam objek form yang sama. Okay, dia akan gunakan form yang sama. Perkara ini boleh dikenal pasti pada penyataan form method. Form method sama dengan post. Form method sama dengan post yang atribut action tidak dinyatakan dalam penyataan tersebut. Kalau kita tengok dekat atur cara nanti, atur cara dia ada dekat muka surat sebelah 231. Okay. Dia tak ada perkataan action. Selalunya dia ada form action. Form action sama dengan nama file, lepas tu method post. Tapi dalam kes ni, kalau awak tengok dekat baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris ke-6 buku teks awak tu, form method sama dengan post. Dia tak ada action. Action ni untuk hantar data ke file lain. Okay. Tidak dinyatakan dalam pernyataan tersebut. Rajah 326 menunjukkan atur cara HTML menggunakan objek borang. Rajah 326. Okay, next page. Okay, HTML, head, title, write to a text file, close title, close head. Body, selamat datang ke Sekolah Menengah Bestari Jaya. Form method, dekat sini lah form. Okay, kat situ adalah form. Form method sama dengan post. Masukkan maklumat anda, masukkan nama anda. Input type text, name, nama pengguna, input type, submit. Name, submit, value, masuk. Tutup form. Okey, kita tengok pelaksanaan dia macam mana. Daripada atas, HTML untuk menunjukkan, untuk memberitahu komputer bahasanya adalah HTML untuk paparan pada laman web. Kan, nak papar pada laman web mesti guna HTML. Head. Dalam head ada title. Title ni dia akan papar dekat mana ni? Kalau laman web kita. Write to a text file. Ini tajuk dia. Dekat mana dia akan paparkan? Bila kita run laman web, dia akan duduk di atas. Selalunya warna biru dekat atas tu. Jadi dia akan keluar write to a text file.
Macam tu. Okay, ini tajuk yang atas sekali, tab kita tu. Okay, ini adalah tab, T-A-B, tab. Title akan duduk di tab, tajuk atas sekali. Body, body barulah yang dalam ni, body. Dalam body ada H1, H1 ni adalah heading. Heading 1, heading paling besar. Dia akan tulis selamat datang. Okay, settle. Lepas tu di bawah dia akan keluar ke Sekolah Menengah Bestari Jaya. Ini Lepas tu dekat sini dia menggunakan form. Pasal apa form? Sebab pengguna perlu masuk data dan dia akan klik submit. Untuk proses seterusnya dia akan klik submit. Okay. Jadi kita sambung. Formatted post P. Apa maksud P dekat sini? Siapa tahu apa maksud P? Tag P untuk HTML. Tag P. Apa maksud dia? Paragraph. Okay, dia akan mula baris baru, perenggan baru, masukkan nama anda. Okay, settle. Lepas tu, dia tak tutup P lagi kat sini. Tak tutup paragraph, maksudnya baris bawah ni dia akan sambung. Sambung ke sini. Input type text. Jenis input adalah text. Yang ni merujuk kepada text box. Tolong catat sikit. Ini adalah text box. Text box. Okay, dia akan keluarkan text box macam ni. Okay. Text box. Name, nama pengguna. Name tu adalah satu macam pemboleh ubah. Okay. Nama pengguna ni adalah satu pemboleh ubah yang akan kita gunakan dalam kod atau cara. Kod atau cara kita akan menggunakan perkataan yang ada di dalam name. Ni nama pengguna. Okay. Yang ni akan kita hantar ke atau cara kita. Value, ada value tak dekat sini? Untuk text box kita ada value tak kalau awak tengok? Tak ada value. Maksudnya kosong lah dekat sini. Kalau ada value maksudnya dia akan tulis value kat sini. Ahmad kan? Ni sebab tak ada value dia kosong. Pengguna akan masukkan sendiri lepas ni. Lepas tu kita ada close tag untuk paragraph. Paragraph close tag maksudnya dia akan sambung kat bawah lepas ni. Baris ni dah settle. Okay. Baris seterusnya input type submit. Okay. Jenis input adalah submit. Name submit. Value. Value tu yang akan dipaparkan. Dipaparkan kepada pengguna. Jadi kita ada satu button. Okay. Button ni bernama submit. Tapi nilai dekat sini adalah masuk. Value tu, ingat value tu adalah nilai yang terpapar kepada pengguna. Nilai yang terpapar depan-depan. Kalau name ni, yang name ni semua nilai yang kita gunakan ataupun pemboleh ubah yang kita guna dalam kod atau cara kita. Coding kita akan guna yang ada name ni. Yang ni. Coding akan guna yang ni. Okay. Yang ni value ni adalah nilai ataupun nama yang terpapar di depan kita. Okay, form. Habis form. Okay, form kita baris ni je lah. Ni form. PHP if is set. Post submit. Maksudnya, kalau kita tengok kat situ, tengok nombor 2. Menyemak sama ada butang masuk telah ditekan. Butang masuk telah diklik. Is set. Dia semak. Semak sama ada pengguna tekan tak button submit. Kalau ya, dia akan buat arahan sini. Okay. Ini semak sama ada button submit. Tengok dia guna submit ni. Kan? Dalam atur cara, dalam coding dia guna yang dalam name. Faham tak ni? Okay. Jika button submit ditekan, okay, dia akan buat yang ni. F open. Apa maksud F open? Kita belajar sebelum ni.
fopen, mencipta ataupun membuka satu fail baru yang bernama logmasuk.txt. Okay, fail berbentuk teks. Boleh fopen untuk cipta atau buka fail baru yang bernama logmasuk.txt dan fail tersebut kita guna mod capaian A. Siapa ingat apa dia mod capaian A? Siapa ingat? A untuk append. Append tu maksudnya kita boleh sambungkan ayat. Okay, sambungkan ayat. Masukkan data melalui belakang. Lepas kita masuk data pertama, kita masuk pula data kedua, baris kedua. Lepas tu masuk lagi data, dia akan sambung-sambung macam tu. Itu maksudnya append. Okay. Lagi satu write. Kalau write, dia masuk data melalui depan. Nama sama dengan post nama pengguna. Okay, kita buat yang sebelah sini dulu. Oh, tadi tak beritahu. Lepas dia buka file tadi, ni, log masuk ni, dan file tu mode append A, dia akan umpukkan kepada pemboleh ubah $F. Okay, ini adalah pemboleh ubah $F. Lepas ni kita akan guna yang ni lah, pemboleh ubah ni. Ringkas sikit. Kalau tengok nanti dekat bawah ni dia guna yang ni kan. Dia tak guna panjang ni dah. Okay. Baris seterusnya, nama sama dengan post nama pengguna. Jadi dia akan baca ni nama pengguna ni. Kan saya kata yang name tu semua masuk dalam atur cara. Nama pengguna ni dia baca dan dia umpukkan kepada pemboleh ubah $sign nama. Ya, boleh baca penerangan ya. Mengumpulkan nilai daripada kotak teks ke dalam pemboleh ubah nama. Maksudnya bila pengguna masukkan nama dia Ahmad, Ahmad ni akan masuk kepada pemboleh ubah yang bernama nama. Pemboleh ubah nama akan pegang nilai Ahmad macam tu. Settle. Date. D untuk day. Tolong catat sikit. D for day. M for month, Y for year, tahun, H untuk hour, jam, I untuk minit, S untuk second, saat, A belakang ni untuk mewakili sama ada AM ataupun PM. Okay, lepas tu kita ada time. Semua ni akan diumpukkan kepada pemboleh ubah tarikh. Log sama dengan, baris seterusnya, log sama dengan ni. Okay, nama ni, lepas tu dia ada titik bertindih macam ni. Titik bertindih akan dipaparkan. Lepas tu dia akan sambung dengan tarikh. .php EOL. Apa maksud EOL? End of line. End of line. Cuba baca penerangan dia. Mengumpulkan nilai cantuman daripada pemboleh ubah nama dan pemboleh ubah tarikh teks ke dalam pemboleh ubah log. Okay. F-write untuk mencatatkan nilai pemboleh ubah log ke dalam fail teks. Okay. Pemboleh ubah ni, log ni, F-write. Kita akan write, tulis ke dalam file. Yang ni, $F. File apa tadi? Apa nama file tu? Lena dah kah? Apa nama file dia? File logmasuk.txt. Maksudnya dalam file logmasuk.txt tu dia akan tulis, dia akan tulis apa yang ada dalam pemboleh ubah log. Apa yang ada dalam pemboleh ubah log? Nama, titik bertindih dan tarikh. Okay. Tarikh ni dia ada masa sekali.
Sebab ada masa ni. Dia ada tarikh dan akhir sekali akan ada masa. Okey, yang ni boleh Lepas dia tulis dalam fail logmasuk.txt, dah habis tulis, dia pergi dekat F close. File close. Okay. Close file $F. File tadi, file log masuk tu dia akan tutup. Close. Okay. Lepas tu habis. Tutup balik body. Tadi body, tag body. Open tag. Lepas tu ada close tag dekat bawah tu. Okay, lepas tu tutup HTML. Okay, nanti baca balik semua penerangan tu. Okay, hasil pelaksanaan laman web ini ialah satu teks, file teks yang bernama logmasuk.txt. File teks logmasuk.txt akan terhasil. Sebab tadi kita guna arahan apa? F open. Okay, file yang kita nak open adalah, nak cipta adalah file logmasuk.txt. Akan terhasil dan apabila kita membuka file tersebut dengan menggunakan perisian notepad, kita akan mendapati isi kandungan file tersebut tercatat nama pengguna beserta tarikh dan masa ketika laman web ini dilawati. Contoh file teks logmasuk.txt ditunjukkan dalam rajah 327. Okey, rajah bawah tu. Kita tengok rajah bawah tu. Fungsi date digunakan bagi mengubah format nilai tarikh yang diperoleh daripada panggilan fungsi time, di mana D mewakili hari. D untuk hari, kena ingat. Hari dia akan ada daripada 01 sampai 31. Lepas tu kita ada M for month, bulan. Bulan daripada 01 sampai 12. Year, nilai tahun sebanyak 4 digit. H untuk hour, masa dalam jam dari 01 sampai 12. Sampai 12 saja sebab dia ada AM and PM. I mewakili nilai masa dalam minit. I untuk minit dari 1 sampai 59. A untuk mewakili nilai masa huruf kecil sama ada AM ataupun PM. Ya, ini format yang kita gunakan dalam atur cara tadi. Jadi dia akan keluar output macam ni. Okay, output macam ni. Yang ni menggunakan form boleh ubah apa tadi? Siapa ingat? Paparan yang ni. Menggunakan form boleh ubah $sign nama kan? Lepas tu kita ada titik bertindih kan? Titik bertindih tu yang ni lah. Titik ni. Kecil-kecil ni. Tadi kan kita ada tanda macam tu, titik bertindih duduk dalam buka tutup ni, tanda petik ni, dia akan keluar macam tu. Dan last sekali adalah yang ni. Yang ni untuk pemboleh ubah apa tadi kita guna? Ingat tak pemboleh ubah apa? Pemboleh ubah tarikh kan? $sign tarikh. Dia akan paparkan macam ni. Okay, ni nama file kita ada ke atas ni. logmasuk.txt. Ini adalah nama file kita. Dan file ni extension dia, format file dia adalah txt. File dalam bentuk notepad. Okay. Untuk hari ni sampai situ saja. Tapi saya nak terang sikit, ada lagi. Untuk atur cara yang dalam buku teks ni, kalau boleh setiap yang dia bagi tu, awak cuba copy dan cuba runkan balik untuk kita ubah-ubah sikit lah. Ataupun kita nak tengok output dia kan. Kita buat macam ni. Copy, kebanyakannya dalam buku teks ni boleh copy. So tak susah nak buat. Copy. Lepas tu awak buka. Okay, ni W3 School. Okay, dan kita pilih itu adalah jenis mana tadi? Oh, HTML. Ini adalah HTML. Ada PHP tak?
Ini HTML. Ini HTML. So kita tengok dekat HTML. Learn HTML kat atas ni. Mana-mana pun tak apa. Ambil bahagian try it yourself. Mana-mana pun tak apa. Asalkan ada perkataan try it yourself. Tapi pastikan awak ambil bahasa yang betul. Kita nak buat HTML. Klik HTML. Try it yourself. Kita nak cuba run. Kita buang yang dia bagi ni. Paste. Paste yang atur cara kita copy tadi. Nak paste kita tekan apa? Control V. V. Ya. Okay, nak copy Control C, nak paste Control V. Okay, lepas tu kita klik run saja. Run. Kan? Dia keluar tu. Tapi taklah sebiji macam buku teks sebab buku teks dia ada penerangan kan nombor 1, 2, 3, 4 tu. Macam ni dia terkeluar jugalah. Sebab kita copy kan. So delete lah. Yang tak berkaitan tu delete. Macam tu. Jadi kita dapatlah output kita tu. Dapat tengok lah paparan macam mana. Okay, run lagi sekali. Macam tu. Okay, lepas tu kita masukkan nama tapi dia tak boleh proses lah. Okay, lagi satu saya nak share. Kalau awak nak buat diagram ataupun flowchart awak guna yang ni. Diagram.net. Ni diagrams.net. Nampak tak? Dia boleh lukis flowchart yang nampak cantik sikit lah. Tapi awak kena sign up dulu. Kena daftar dulu. Kalau nak lukis flowchart ambil kat sini. Flowchart. Kita tunjuk cepat-cepat contoh Okay, bagus ni. Tolong catat sikit. Diagrams.net. Boleh bagi tahu kawan-kawan, adik-adik ke, siapa-siapa yang nak buat kan. Okay, katakan nak buat flowchart. Tunjuk ringkas-ringkas. Ini kan. Lepas tu kita cantum dengan ni je. Daripada mula ni, simbol mula nampak kan? Nampak tak kelas? Nampak cikgu? Nampak. Okay, kita nak sambung ke bawah. Klik je anak panah ni. Lepas tu klik. Katakan nak input kan. Terus dia jadi. Lepas tu kita nak ubah macam mana? Senang kan? Kalau Word jenuh kita nak adjust. Cara itu. Apa dia? Dia kusah itu. Kan masa form 4 tu saya pun tak teringat lah nak cari. Tengok kita sambung-sambung macam tu ya. Daripada sini katakanlah ada apa-apa kan. Katakan nak pergi macam ni. Daripada sini nak pergi ke mana? Pergi ke sini. Betul sana. Senang sangat. Lepas tu katalah nak paste tempat lain. Yang ni dia ada grid tau. Nampak grid kan? Kotak-kotak kecil tu. Ambil view. Tak mau grid. Jangan tunjuk grid. Yang ni show grid. Unshow grid macam tu. Lepas tu kalau kita nak copy kita gunalah snipping tool ke, dia boleh save juga. Okay, ambil file lepas tu save. Save lah kat mana-mana awak nak save. Okay, senang sangat. Kita boleh adjust macam tu. Okay, katakan dari sini pula nak pi ke, tapi okay, katakan dari sini kan. Katalah nak pi ke sini, nak naik atas balik tau ni. Okay, tarik je macam tu. Ni tarik je. Nampak? Cantik kan? Mak Word tu. Mak Word tu jenuh lah, stres lah. Okay, yang ni kalau kita nak ubah pun copy, tarik je dia nak pergi ke mana. Buatlah nanti. Tu tolong catat sikit, yang ni macam tips lah, tips. Catat dekat buku nota ke, nanti awak nak